kita akan terus saja ke wawancara kita kedua dengan narasumber yang telah kita jemput ke studio untuk membincangkan mengenai dengan program mentoring dan juga coaching tanaman cendawan tiram kelabu. Dan yang telah pun berada di studio, Serena, mungkin kita boleh perkenalkan. Ya, memperkenalkan juga pengusaha tempatan kita ni, Puan Norlina Haji Abdul Hamid. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan istimewanya juga untuk wawancara kita ni hari ini, bagi pihak Puan Norlina juga ada menjemput ke negara Brunei Darussalam yang akan bakal juga memimpin untuk program yang bakal diadakan ini. Dayanku Khalizawati Awangku Serna, Cendana Agrotech Kuching Sarawak. Dari Kuching Sarawak tu datang ke Brunei. Sehat hari tu? Alhamdulillah. Oh, boleh. Bahasa campur lah. Baik, Puan, kita ni terus kepada sesi perbincangan dan wawancara kita ni. Mungkin sebelum lebih berlanjut dan juga lebih menjelaskan lagi, dapat menerangkan tujuan jemputan bagi pihak Puan untuk Dayanku Khalizawati selain daripada orang mementor para peserta dalam program ini nanti. Silakan, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih sebab menjemput saya untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang program ini. Tujuan kami mengadakan program ini adalah untuk memupuk minat belia dan orang ramai dalam bidang usaha tani khusus dalam tanaman cendawan tiram kelabu. Dan Dayangku Khalizawati adalah memang sudah yang keempat kali untuk datang ke sini menjadi mentor. Tapi oleh sebab pandemik area tu terstop lah. Jadi ini di atas permintaan orang ramai juga. Maka didatangkan lagi, diusahakan untuk ia menganukan program ini lah untuk memberi pengetahuan asas sebelum peserta-peserta nanti memulakan usaha cendawan tiram kelabu. Dari segi teori dan praktikal yang akan ditunjukkan melalui video lah. Video. Dan mungkin juga sebagai informasi kepada penonton kita ni sedikit latar belakang narasumber yang dijemput oleh perusahaan Puan ini. Mungkin Dayanku Khalizawati yang sendiri yang boleh menerangkan. Jadi Dayanku Khaliza, mungkin sedikit portfolio ataupun profil pengenalan diri Dayanku. Okey. So terima kasih pihak RTB dan juga Puan Dayang Norlina yang menjemput saya hadir ke sini untuk yang kali keempat lah sebenarnya untuk program mentoring dan coaching tanaman cendawan. So sebenarnya saya sendiri telah mengusahakan tanaman cendawan since 2010. Sebenarnya pada masa tersebut saya masih bekerja lagi makan gaji lah di sektor kerajaan. Masa tu saya bekerja di Jabatan Patologi Unit Makmal. Dan saya pada masa tu saya meminati tanaman cendawan ni sebagai hobi sajalah mula-mulanya. And then lepas tu saya mengkaji pasaran. Saya mengkaji pasaran bahawa di Borneo ni, Sabah, Sarawak, di Brunei termasuknya, permintaan cendawan ni memang sangat tinggi dan setiap tahun memang sentiasa ada. Dan namun pengusahanya tidak ramai. Tapi permintaan tu sentiasa ada dan saya sendiri pun tidak cukup supply lah sebenarnya. Oleh yang demikian 2016 saya nekat resign. Saya berhenti kerja makan gaji dan saya teruskan perusahaan ni lah. Dan sekarang saya ada bergabung bersama dengan suami saya sendiri pun, Encik Muhammad Alfian. Dia sendiri pun dulu dia berpengalaman dalam bidang pengurusan ladang selama 13 tahun. Dan beliau juga mempunyai master in plantation management lah. Dan beliau membantu saya lah untuk mengembangkan lagi perusahaan ini. Dan kami telah actively mementor seluruh Sarawak dan Sabah. Di Sabah kami ada pergi ke KK lah juga untuk tujuan kami adalah untuk membina jaringan. Satu lagi untuk transfer teknologi kepada belia-belia dan juga ibu tunggal, B40, macam yang pesara untuk mengusahakan tanaman cendawan ni. Jadi Dayanku Khaliza, kalau boleh ditanyakan kepada kita, dia ada dikongsikan tadi sedikit portfolio Dayanku Khaliza. Jadi sebenarnya bermula daripada bertugas sebagai seorang orang di makmal sahaja dari segi virologi dan sebagainya. Kalau kita lihat itu merupakan satu yang perubahan yang drastik daripada bekerja di makmal terus menjadi seorang pengusaha tanaman cendawan. Jadi apa sebenarnya pendorong utama barangkali kalau boleh dikongsikan?
pada masa tersebut sebab saya dah mengkaji pasaran dan saya mendapati apa yang menyebabkan pengusaha cendawan tiram di Borneo ni tak ramai sebab adalah benih cendawan. Benih cendawan tu sukar didapati. Dan kalau kita nak menanam cendawan ni, kita perlu beli benih cendawan daripada Semenanjung. Terutamanya dari Semenanjung dan juga dari Thailand. Dan bila transporting tu agak lama, mengambil masa agak lama, jadi dia ada proses heating dan benih cendawan tu cepat rosak. Dan itu yang menyebabkan ramai pengusaha macam cepat putus asa lah. Dan saya telah menggunakan pengalaman saya bekerja di unit makmal tu. Saya menghasilkan benih cendawan sendirilah. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah ada mini lab saya sendiri untuk menghasilkan benih cendawan. Kalau tidak orang keterlaluan, boleh bertanya umur puan Boleh. sekarang? Sekarang saya umur 38 tahun. Masih muda. Masih muda. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita ni mahukan sebenarnya golongan belia Brunei yang masih muda tu sudah menampakkan kejayaan dari segi usaha, apatah lagi kalau menceburi bidang pertanian. Memang lebih digalakkan oleh kerajaan ke bawah dulu yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan kerana itu juga sebagai satu jambatan, membina satu jambatan kepada golongan belia ni, antara usaha yang dilakukan oleh Yang Mulia Puan Nurlina dengan mengadakan program ni yang turut mengundang peserta-peserta yang ingin belajar ataupun berminat, ya. Jadi program ini dinyatakan tadi Puan merupakan kali keempat, dan untuk kali keempat ini sasarannya di kalangan siapa? Sasaran utamanya adalah belia-belia lah, memanglah yang sasarannya, dan graduan-graduan yang masa ini sudah macam indah bekerja, ibu-ibu tunggal, orang-orang yang berpensiun macam itu, yang dadakan dibuat kan di rumah. Mungkin Puan kalau boleh tanyakan lagi Puan mengenai dengan kursus yang akan diadakan, program mentoring dan juga coaching. Tadi ada Puan kongsikan iaitu Dayangku Khalizawati adalah merupakan salah seorang tenaga pengajar dalam program ini. Nanti mungkin ada lagi tenaga pengajar yang lain akan terlibat serta Puan? Kongsi sama barangkali, sesi kongsi sama. InsyaAllah seandainya lah Dayangku Khalizawati nanti menyorang indah berlaku lah akan datang. Ada juga pengusaha lokal kita ni, cuma masa ini yang masih lagi macam belum lagi dapat memberikan sepenuh komitmen. Belum lagi dapat. Jadi itu kira planning kami lah, lebih mengetengahkan orang lokal yang memang ada pengetahuan dalam usaha tani cendawanan ni. Kalau Puan Nurlina sendiri memangnya sudah agak lama menceburi bidang penanaman cendawanan ataupun memang ada ilmu lah mengenai penanaman? Dulu memang saya mengusaha juga secara kecil-kecilan saja. Jadi melihat daripada penghasilannya tu kan. Jadi saya merasa mungkin sudah tiba masanya untuk saya berkongsi ilmu lah untuk orang-orang yang seperti saya, ibu tunggal kan. Jadi ilmu ni kita ni dapati daripada orang yang expert. Macam saya ni memang pengusaha kecil-kecilan saja, tapi expert tu belum lagi lah. Jadi saya datangkan Haliza untuk mengajar. Banyak orang yang minatkan, tapi tanpa ilmu kita ni memulakan sesuatu tu sia-sia kan. Betul. Dan saya percaya juga dalam hal ini bagi Puan ataupun Dayangku Khaliza sendiri, kalau ikutkannya dari tahun 2016 secara orang sepenuhnya komitmen dia tu diberikan dalam perusahaan dan 4 kali sudah, ini merupakan kali keempat, sempat menganalisa orang kita ni bukan sebab kalau untuk menanam ni kita ni percaya ada beberapa hal perlu kita ni study atau pelajari tempat mungkin ia tidak orang saya percaya kalau menanam secara komersial ni ia bukan orang di tanah ataupun ada kaedahnya tu kan perlu kita ni faham. Sebentar lagi akan kita ni lihat tu barangkali videonya. Tapi kalau mengikut pengamatan Dayangku Khaliza sendiri, adakah ataupun mungkin cuaca humidity di Brunei Darussalam ini sesuai untuk penanaman cendawan tiram ini? Setakat yang saya perhatikan memang sesuai lah. Borneo ni memang sesuai, termasuk Brunei sekali. Dan tanaman cendawan ni sebenarnya jika kita buat dalam skala yang agak sederhana dan sehingga besar, kita kena bina rumah lah. Rumah cendawan. Rumah cendawan yang simple pun saja pun tak apa. Tapi kita boleh memimikkan kelembapan. Sebab cendawan ni dia perlukan humidity yang tinggi. Keadaan yang seperti mana macam pepatah cakap cendawan tumbuh
selepas hujan. Ya. So kita boleh mimicking keadaan itu dengan kita bina rumah dan kita kena kerap siram air dan kita boleh pasang humidifier lah untuk melembabkan keadaan rumah tu ya. Jadi bagi mereka yang ingin memulakan, ingin mencuba-cuba orang berjinak-jinak dalam penanaman cendawan tiram, seperti yang disarankan tadi, boleh bermula daripada menggunakan skala kecil sahaja, membuat rumah cendawan dan sebagainya yang bersaiz kecil. Jadi kalau boleh ditanyakan arah kita, berapa mungkin kalau tidak menjadi keberatan dari segi bajet permulaan yang diperlukan untuk tadi memulakan bisnes, bukan bisnes tapi penanaman cendawan secara kecil-kecilan di belakang rumah saja barangkali ya. Dapat dianggarkan modalnya, bajetnya untuk membuat rumah cendawannya dari benih dan juga mungkin kita ni bukan menggunakan soilnya, kita ni menggunakan habuk media habuk kayu kan. Baik jo sampai orang buat research. Jadi dari segi kos dapat dikongsikan. Ya. Kalau sekiranya kita membuat hendak menjana pendapatan dengan cendawan ni, kita perlu ada 500 backlog ke atas lah. 500 ke 1000 backlog ke atas. Dan modalnya tidak jugalah besar sangat lah. Lebih kurang 1 biji bongkah berapa Kak Lina sini? Boleh keluar menghasilkan cendawan. Harga 1 biji bongkah di sini kan RM1.50 ikut pasaran. Satu bongkah itu boleh menghasilkan 6 kali cycle. Tapi bagi bongkah yang matang dalam seminggu dia sudah mengeluarkan hasil. 6 kali cycle itu maksudnya satu bongkah itu boleh mengeluarkan sampai macam lepas seminggu 4 kali lah. Sekali pengeluaran dalam 120 gram. Itulah kebanyakannya. Kan ia banyak dalam paling 500 bag. Jadi bila ia sudah tumbuh, ia tidak akan berhenti tu. Ia step by step. Macam harian ni ada 10, 20 macam tu. Esok ada lagi. Jadi di sana berterusanlah. Kita ni melihat sebenarnya ada potensial sebenarnya. Yang saya lihat di Brunei ni, kos bongkah tu kalau kita membeli seborong daripada pengusaha lokal, saya tidak berapa mahal lah. RM1.50 tu memang harga yang boleh di affordable. Maknanya orang masih kita ni mampu. Yang penting ada keinginan yang kuat untuk belajar. Bukan hanya sekadar orang tahu menanam, tapi mesti cukup dengan ilmu. Sebab itulah program Ani Jo dibuatnya. Antara tujuan Ani Puan. Dan kalau melihat kepada program-program yang sudah dibuat sebelum Ani, pencapaian peserta bagaimana. Dan sambil-sambil itu kita ni boleh melihat barangkali sisipan video kita. Ya. Dari segi pencapaian pesertanya Puan, mungkin dapat diterangkan. Alhamdulillah, ada juga sudah yang berjinak-jinak lah berusaha untuk menanam ini. Tapi malangnya kan kita ni dalam fasa pandemik hari itu kan. Jadi adalah gangguan sikit lah. Tapi memang kami sentiasa mementor dorang secara online kan. Setiap pertanyaan, setiap kemusykilan macam kalau lupa apa ni. Jadi kami memantau di sana. Jadi nampak di sana minat dorang ni sangat tinggi lah. Mudah-mudahan lepas ini ada juga yang sebelum ini ikut lagi berbalik, merefresh lagi berbalik. Alhamdulillah. So dari sana nampak yang potensi orang-orang kita ni yang sudah menghadiri kursus ini untuk memulakan usaha tani cendawan khususnya ni memang tinggi lah. Alhamdulillah. Jadi ini dapat kita lihat orang pendedahan dalam program itu bukan hanya secara teori tetapi ada juga praktikalnya. Jadi orang perlu penuhkan ilmu di dada sebelum memulakan perusahaan itu. Kalau ianya berskala kecil mungkin manfaat itu boleh untuk kita ni saja. Tapi kalau cuba menceburi bidang ini untuk perusahaan secara besar, jadi perlu mencukupkan ilmu itu benar-benar banyak perkara yang perlu dipelajari ni Puan. Betul. Dan bagi pengalaman Puan dan juga Dayangku sendirilah, selalunya bukan hanya orang tanaman lain yang ada ancaman serangan penyakit dan sebagainya. Kalau cendawan ni selalunya ada ancaman ataupun risiko serangan penyakit ke contoh ataupun macam mana? Ya, ada jugalah seperti tikus, hama. Sebab tu kita buat dalam kita bina rumah khas untuk dia. Jadi kita boleh kontrol lah environment tu, kita boleh kontrol daripada serangan penyakit, daripada serangan serangga. Apa semua tu dan kita ada step by step lah. Contoh untuk serangga kita perlu ada jadual berkala untuk pembersihan rumah lah. Kita spray serai wangi, kita cuci dengan Clorox lantainya. Jadi semua tu ada berkala.
Dan sebenarnya kami pernah mendapat feedback juga dari peserta. Dari peserta. Beliau dengan gembiranya sharing lah. Beliau cakap beliau tanam cendawan ni di rumah dan beliau menjual supply ke supermarket cendawan tu sekejap saja habis. Ya. Jadi kalau pengamatan Puan sendiri, apa yang menyebabkan ianya belum lagi begitu terdedah untuk pengusaha kita ni terus meneruskannya dalam skala besar? Apa faktor yang mungkin dianalisa sendiri oleh Puan lah? Daripada kursus-kursus yang sudah kami jalani ini, mungkin pengetahuan itu, kalau kami memang dari asas saja dulu kan, dan teorinya. Tapi untuk keseluruhannya kan memerlukan untuk membuat ia punya benihnya. Jadi bila sudah asas satu sudah dorang perolehi, tapi bila sudah bab membuat benih itu dorang masih lagi kekurangan, belum tahu kan. Tapi alhamdulillah walaupun dorang belum ke tahap membuat benih, kami menasihatkan dorang untuk jangan macam entusias dorang itu berterusan. Jadi kami nasihatkan dorang membali yang bongkah yang sudah matang. Maksud saya tu sudah matang itu kan kalau membuat benih sendiri, bongkah sendiri mengambil masa dalam ke 6 bulan baru mendatangkan hasil. Kurang lebih mematangkan. Tapi kalau dorang membali yang sudah matang, paling 3 ke seminggu tu sudah mendatangkan hasil, Pak. Cuma membeli RM1.50 kan, macam itu. Jadi di Brunei memang ada supplier yang ada, cuma very limited. Terhad, memang terhad lah. Jadi adakah Dayangku sendiri selaku pengilang bongkahan ni juga dan ada memberi supply ke negara Brunei Darussalam? Suatu masa dulu pernah saya supply ke sini, tapi kemudian saya mendapati sebenarnya rakyat Brunei ni sebenarnya ada potensi mereka sendirilah. Kita boleh sendiri. Ya, kita boleh melatih mereka untuk menjadi usahawan tani dan sekarang ni memang ada beberapa orang lah. Dan pada pengamatan saya sebelum ni kami bergerak secara sendirilah, mencari peserta kami sendiri, mewawar pun secara macam kami ni NGO lah. Sekiranya ada campur tangan dari kerajaan, bantuan daripada kerajaan, memang boleh memudahkan lagi. Memang boleh kita wujudkan usahawan tani yang lebih berjaya dalam tanaman cendawan ni. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah berkenalan ni Sarina, berkenalan dengan program mentoring dan juga coaching dan juga cara penanaman cendawan tiram kelabu. Mungkin soalan seterusnya kan berkenalan dengan cendawan anda sendiri. Kalau boleh dikongsikan khasiat cendawan tiram kelabu ini. Maksudnya mempunyai peminat yang memang cukup banyak di negara Brunei Darussalam sendiri seperti yang dikongsikan. Barang tu lekas lekas habis. Orang kita ni lekas habis, cepat laris. Jadi mungkin boleh dikongsikan khasiatnya? Boleh. So sebenarnya boleh di Google jual lah dalam jomsihat.com dan saya sharingkanlah sedikit fakta mengenai khasiat tanaman cendawan tiram kelabu ni. Okey, yang pertama dia sangat kaya dengan antioksidan. Ianya mengandungi vitamin A, vitamin D dan selenium. Yang di mana antioksidan ni berfungsi untuk melambatkan penuaan lah. Jadi kita ni kalau suka makan cendawan kita boleh awet muda. Okay, yang kedua dia rendah kalori dan karbohidrat. Okay. Dan yang ketiga dia baik untuk sistem penghadaman kita. Sebab di mana cendawan ni dia mengandungi serat yang sangat banyak. Ya. Tapi dia berbeza sedikitlah daripada serat daripada makanan yang lain seperti mangga dan sebagainya. So ianya serat daripada cendawan ni dia boleh melekat bergabung dengan lemak di dalam usus kita dan dia akan mengelakkan usus kita daripada menyerap terlalu banyak lemak lah. Dan ianya boleh dibuang dengan mudah. Jadi kelurusan je hari ini hari Jumaat. Ramai di antara penonton kita ni yang indah bertugas barangkali memikirkan apa menu untuk masakan tengah hari. Jadi terfikir, nyaman je cendawan nantinya membeli cendawan tatani yang ke kedai sekejap. Jadi apa mungkin kalau boleh dikongsikan di antara resepi barangkali untuk cendawan tiram kelabu. Selalunya masak apa ni Puan? Selalunya kalau cendawan ni boleh dimasak sup ke ataupun dicampur dengan sayur-sayur campur kan atau biasa sudah. Tapi kalau saya lebih kepada orang liur-liur kita ni direbus sajalah macam stel kulat tahunnya orang. Tak payah campur macam-macam punya sudah memang nyaman lah. Ladang ya tu Puan
Kalau saya sendiri campur saja lada, campur sudah lagi saja. sedikit tahai ke apa kita gitu. Allah. Alhamdulillah. Rasanya cukup pun mengiurkan rasa sebenarnya. Rasa airnya itu pun manis. Ya, benar. Kalau saya sendiri mengistilahkan rasa kuah saya rabus kulatan ni macam rasa ikan rabus yang punya kuah betul. tu ada manis-manisnya. Pembuka selera. Pembuka selera lah tu. Dan kalau melihat daripada khasiat yang dikongsikan oleh dayangku sebentar tadi tapi untuk program yang akan diadakan ini lebih tadi memfokuskan kepada bisnes startup lah untuk yang orang memulakan perniagaan. Jadi hanya pengetahuan asas apa macam mana dari segi temperature, menjaga humidity tanaman dan seumpamanya. Mungkinkah juga di Brunei ini nanti akan selain daripada orang kulat ataupun cendawan tiram kelabu ini dijual begitu saja, tetapi ia ada kepelbagaian dari segi pemprosesan kerana dari hasil saja tu boleh macam-macam. Baru tak saya tekan ada masa tu buat kurus daripada cendawan ini. Rupanya kerana ia mengandungi serat yang tinggi dan lebih mudah mesra secara alami dengan sistem penghadaman kita ni. Boleh dipelbagaikan sebenarnya penggunaan. Boleh. Dijadikan sebagai produk hiliran. Contohnya kan masa ni sudah famous di pasaran keropok cendawan. Keropok cendawan. Tapi semua itu dari luar negeri lah. Kemungkinan nanti kalau sudah banyak yang mengusahakan, boleh dijadikan macam itu. Ia boleh dikeringkan juga. Dipelbagaikan macam kalau cendawan kukur boleh dijadikan macam sambal serundeng, macam itu. Boleh saja dipelbagaikan, jadikan produk hiliran selain dari dijual secara fresh mentah. Jadi itu yang diusahakan oleh dayangku di alhamdulillah. Baik, kita ada lebih kurang 3 minit. Sebenarnya banyak lagi soalan ni ada terasa. Sebenarnya teruja Serena. Apabila bercakap mengenai dengan makanan ini memang saya dan Serena cukup teruja mengenai dengan wawancara hari ini bercakap mengenai dengan kulatnya orang kita ni cendawan tiram kelabu seperti yang dikongsikan tadi. Terpulang arah kreativiti kita ni sebenarnya banyak kegunaannya cendawan ini. Boleh divariasikan dari segi penyediaannya, boleh digoreng, boleh dimasukkan sup dan sebagainya. Dan di samping itu khasiatnya pun memang tinggi juga sebenarnya. Tapi yang lebih utama objektifnya daripada program yang akan diadakan ini, kita akan lebih dapat melahirkan lebih banyak pengusaha tanaman cendawan tiram kelabu di negara Brunei Darussalam. Harapan dan juga perancangan di masa akan datang daripada pengelola program ini. Harapan saya adalah selepas kursus ini boleh mewujudkan satu komuniti yang boleh memanfaatkan tanaman cendawan tiram untuk menjana pendapatan. Okay, ada yang mengusahakan tanamannya, ada yang menjadi dropship, ada yang membuat cendawan segar, ada yang membuat bongkah. Jadinya satu komuniti itu dengan pengetahuan yang lebih meluas. Insya-Allah nanti. Dan saya difahamkan bahawa kapasiti untuk program ini adalah terhad 50 orang. Jadi untuk sebarang pertanyaan boleh saja menghubungi Puan Lina Khan 8159899 sekali lagi 8159899 ataupun Lia Ali di talian 8730 304 8730 304 dan insya-Allah diadakan pada bila ni Puan dan di mana? Petang ini akan diadakan di Simeo Vortex selepas sesi pertama setengah dan hari Minggu pagi dan juga petang. Jadi untuk mengikut serta Puan masih dibukakan sekarang? Masih dibukakan. Hari Jumaat ini masih boleh walk in lah maksudnya tu sebelah petang nanti. Jadi hari Minggu pagi untuk sesi grup B dan petang. Ada 3 sesi sebenarnya. Baik, semoga terus maju jaya dan memudahan usaha Puan sendiri untuk memberikan pendedahan dan pewartaan mengenai dengan perusahaan tanaman cendawan tiram kelabu di negara kita ini dan seperti yang dihasratkan tadi dapat membina satu komuniti di kalangan pengusaha tempatan kita ni akan berjaya. Niat murni ini akan juga menempa kejayaan dan membantu negara kita ni dari segi peningkatan KDNK ekonomi negara kita ni. Dan terima kasih juga kepada Dayangku Khalizawati Awangku Serna yang merupakan mentor yang juga akan menjadi mentor dan juga coaching dalam program ini Chena Agrotech Kuching Sarawak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih